Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, nama sebenar Nabi Daud AS ialah Daud bin Ishaq bin Uwaid. Baginda termasuk keturunan Yahuza bin Nabi Yaqub AS bin Ishaq bin Nabi Ibrahim AS. Seperti Nabi Musa AS, baginda juga di antara Rasul yang diberikan oleh Allah sebuah kitab, iaitu kitab Zabur. Dan kami berikan yakni kitab Zabur itu kepada Daud. Surah An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan beberapa keistimewaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Antaranya ialah baginda mempunyai suara yang sangat merdu apabila membaca kitab Zabur. Sehinggakan Allah memerintahkan gunung ganang dan burung-burung bertasbih bersama dengannya pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yakni Daud, di waktu petang dan pagi. Dan yakni kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Kawan-kawan sekalian, di dalam firman-Nya Allah telah mengatakan Nabi Daud AS ini seorang yang taat. Firman Allah yang dimaksudkan ialah, Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat, yakni kepada Tuhan. Surah Sya'ad ayat 17. Nabi Daud AS juga dikurniakan oleh Allah mukjizat. Mukjizat Nabi Daud AS ialah boleh melembutkan besi dengan tangannya sendiri. Bukan itu sahaja, malah baginda boleh membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang jalin menjalin. Ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Anbiya ayat 79 hingga 80. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, untuk memeliharamu dalam peperanganmu. Nabi Daud AS menerima berbagai-bagai jenis kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan-kenikmatan itu ialah kerajaan yang dimilikinya, kenabian, ilmu dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Perkara ini ada disebutkan dalam surah Sya'ad ayat 20. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam penyelesaian perselisihan. Ketika Nabi Daud AS berusia 13 tahun, baginda telah menjadi tentera kepada Raja Talut. Semasa peperangan, Nabi Daud AS berjaya membunuh seorang raja yang zalim, iaitu Raja Jalut. Dengan izin Allah, Raja Jalut yang kejam itu mati akibat dilastik dengan seketul batu oleh Nabi Daud AS. Sehubungan dengan itu, baginda telah mendapat keistimewaan di sisi Raja Talut kerana berjaya membunuh raja yang kejam itu. Baginda menjadi panglima perang yang paling dihormati dan menantu Raja Talut. Walau bagaimanapun, lama-kelamaan Raja Talut merasa iri hati terhadap Nabi Daud AS kerana seluruh kaum Bani Israel lebih menyukai dan menyayangi Nabi Daud AS. Raja Talut merasakan Nabi Daud AS ini saingannya dan ingin membunuhnya. Berbagai-bagai usaha untuk membunuhnya dilakukan tetapi tidak berjaya. Akhirnya, Raja Talut merasa amat kesal akan perbuatannya itu. Ini kerana di dalam percubaannya ingin membunuh Nabi Daud AS, telah banyak ulama yang terbunuh kerana menghalang perbuatannya. Oleh sebab itu, Raja Talut telah bertaubat kepada Allah. Akhirnya, Raja Talut menanggalkan mahkota kebesarannya dan meninggalkan istana dan menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud AS menjadi raja yang adil dan saksama.
Kawan-kawan sekalian, begitulah sedikit kisah Nabi Daud alaihissalam. Baginda wafat pada usia 100 tahun. Ada sebahagian ulama mengatakan baginda meninggal ketika sedang bersujud. Wallahu a'lam. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang boleh kita perolehi dari sirah ini ialah yang pertama, walaupun Nabi Daud alaihissalam dianugerahkan oleh Allah dengan pelbagai kelebihan, namun baginda tidak pernah lupa diri. Malah baginda sentiasa bersyukur dan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebenarnya kelebihan dan mukjizat yang ada pada Nabi Daud alaihissalam menunjukkan kekuasaan Allah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa memberi dan menarik balik setiap kelebihan dan rezeki yang ada pada seseorang manusia itu.